Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Muhammad Jeffrey, mengajar sejarah tingkatan 2. Hari ini saya akan mengajar bab 3, iaitu sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Tajuk ini menjelaskan sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. 3.1 Bahasa dan tulisan. Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu membolehkan sistem tulisan berkembang. Kerajaan Funan. Kerajaan Funan menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad kedua. Tulisan masyarakat Funan berasaskan tulisan huruf Hu yang menggunakan tulisan orang India. Funan juga menggunakan kelana saka yang berasal dari India. Kerajaan Champa. Kerajaan Champa menutur bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Menggunakan tulisan Pallawa dan tulisan hampa kuno, dan tulisan Pallawa dibuktikan dengan penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Sabuwarman. Agama Islam tersebar di Champa abad ke-8. Oleh itu, bahasa Melayu Champa menjadikan bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran harian. Bahasa ini dipengaruhi daripada bahasa Sanskrit. Terbukti melalui penemuan batu bersurat seperti Kedukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tua di Sumatera bertarikh abad ke-7. Batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallawa. Gambar menunjukkan prasasti Kedukan Bukit. Okey, bahasa dan tulisan. Kerajaan Agung menggunakan bahasa Sanskrit dan Khmer. Dibuktikan melalui penemuan inskripsi pada dinding candi. Terdapat dua jenis tulisan yang ditemukan pada dinding candi, iaitu tulisan Pallawa dan tulisan Khmer. Gambar ini menunjukkan tulisan Khmer. Kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Jawa kuno, menggunakan tulisan Jawi, dibuktikan melalui penemuan inskripsi dan pesuratan bertarikh abad ke-14. Selepas tersebarnya agama Islam, masyarakat mula menggunakan huruf Arab. Tulisan yang menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan Pigon. Okey, gambar menunjukkan tulisan Pagion dan tulisan Jawi. Negara menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallawa di Kedah Tua. Bukti penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tokun yang bertarikh abad ke-5. Gambar menunjukkan salah satu Ceruk Tokun di Sungai Mas. Bahasa dan tulisan penting kepada perkembangan masyarakat kerajaan alam Melayu. Di samping alat komunikasi utama, bahasa dan tulisan berfungsi untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan dan keagamaan. 3.2 Persuratan. Digunakan dengan meluas. Terkenal dengan tradisi lisan, lahir berdasarkan alam sekeliling. Tema utama tradisi lisan ini bertemakan asal-usul, binatang, nasihat, slogan, teladan dan adat. Apabila sistem tulisan lahir, persuratan berkembang dalam kalangan masyarakat. Persuratan merupakan antara bukti keintelektualan masyarakat alam Melayu. Kerajaan Funan. Kegiatan persuratan dapat dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad kedua. Kerajaan Champa. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Khaltara bertarikh 192 Masihi. Di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Selain itu ditemukan bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13. Karya sastra yang masyhur ialah Akayit Indrapatra dan Akayit Dewa Mano. Seterusnya, Kerajaan Sriwijaya. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat seperti Karam Berahid dan Palas Pasemah bertarikh abad ke-7. Batu bersurat ini memerihalkan pengukuhan kerajaan terutama kepentingan tekstil terhadap raja. Manakala Kerajaan Angku. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Angku dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sedok Hon Tom di Barat Laut Kemboja yang mengesahkan pemerintahan Jayawarman II. Inskripsi yang terpahat pada dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Kerajaan Majapahit pula. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Majapahit dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trevulan bertarikh 1358 yang bertulis Kawi. Selain itu, ditemukan bukti persuratan dalam manuskrip. Karya sejarah termasyhur ialah Ngara Kartagama yang dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365. Karya lain yang terkenal ialah Pararaton dan Tantu Pangerlaran. Seterusnya, Kedah Tua.
Kegiatan persuratan Kerajaan Kedah Tua dibuktikan dengan penemuan batu bersurat, antaranya termasuklah di Bukit Charos dan Bukit Merian bertarikh abad ke-5. Ditemukan juga inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Sebahagian besar inskripsi menyentuh tentang doa dan amalan agama Buddha. 33. Seni bina. Seni bina merupakan suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kecemerlangan masyarakat alam Melayu dapat dilihat melalui hasil seni bina mereka. Antaranya termasuklah seni bina candi, perkapalan dan sistem pengairan. Kerajaan Funan. Kerajaan Funan mampu membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Mereka juga terkenal dengan perahu terpanjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar daripada tanah pertanian. Candi telah dibina sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat. Tinggalan candi masyarakat Kerajaan Funan yang ditemukan ialah Candi Go Cheti di OCEO. Gambar menunjuk tinggalan binaan tapak Candi Go Cheti di OCEO. Kerajaan Angkoh. Masyarakat Kerajaan Angkoh mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian. Mereka membina barir berukuran 2x8 km yang dapat menampung 30 juta meter padu air untuk menyalurkan ke sawah-sawah padi di sekitar. Seni bina Kerajaan Angkoh yang masyhur ialah Angkor Wat dan Angkor Thom. Angkor Wat dibina oleh Raja Sayawarman II pada abad ke-12. Angkor Wat dibina dengan keluasan 208 hektar. Binaan menara utama di tengah-tengah candi ialah setinggi 65 meter. Masyarakat Kerajaan Angkoh turut membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan peperangan. Gambar menunjukkan ukuran kapal perang pada Angkor Wat. Gambar yang kedua ialah gambaran binaan Angkor Wat. Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Kerajaan Sriwijaya turut membina candi. Antara candi yang masyhur termasuklah Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi di Sumatera. Ibu kota Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal. Rekod Kerajaan China mencatat kapal Lembang sebagai pusat binaan kapal Melayu Kunlun Pu yang besar, boleh berlayar hingga pelabuhan Tonki dan Tenggara China. Gambar menunjukkan Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit membina banyak candi semasa era kegemilangan, antaranya termasuklah Candi Tikus di Jawa Timur, Candi Ceto di Jawa Tengah. Selain candi, masyarakat Kerajaan Majapahit membina pintu gerbang seperti Gapura Beringin Lawang, iaitu pintu gerbang laluan raja, dan Gapura Bajang Ratu, iaitu pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci di Jawa Tengah. Gambar menunjukkan Candi Ceto dan Candi Tikus. Kerajaan Kedah Tua. Seni bina Kedah Tua banyak tertumpu kepada seni binaan candi bagi agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang. Antara tinggalan candi Buddha yang masyhur termasuklah di Bukit Charos, Bukit Merian. Tinggalan candi Hindu yang masyhur adalah di Bukit Batu Pahat dan Bendang Dalam. Kedua candi ini mendapat pengaruh seni bina Kerajaan Chola di India. Seni bina arca Hindu dan Buddha turut ditemukan di lokasi candi tersebut. Gambar menunjukkan Candi Batu Pahat, Candi Bendang Dalam dan tapak arkeologi Sungai Emas. Kerajaan Gangganegara. Penemuan patung Buddha diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan merupakan antara bukti seni bina masyarakat Kerajaan Gangganegara. Turut ditemukan beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan Pengkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada Kerajaan Gupta, India. Struktur sosial. Masyarakat alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur ini terbahagi kepada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan dikenali sebagai golongan diperintah. Sistem piramid ini menunjukkan golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan yang di atas adalah golongan diraja. Golongan diraja ini berstatus tinggi, terdiri daripada raja dan kerabat diraja, antaranya pemaisuri, putera-puteri, adik-beradik, ibu bapa dan ahli keluarganya. Golongan atasan yang kedua adalah golongan diraja. Golongan diraja ini mendukung sistem pentadbiran kerajaan yang terdiri daripada pembesar ilmuwan, golongan agama, punjangga dan pendeta istana. Golongan diperintah adalah golongan rakyat merdeka, mengukuhkan sistem beraja melalui konsep takstir dan menjana ekonomi kerajaan. Mereka terdiri daripada pekerja istana,
askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan artisan. Golongan yang paling bawah adalah golongan hamba. Golongan hamba berkhidmat dalam sektor sosial ekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Mereka terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan rela menjadi hamba. Struktur masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun mengukuhkan sistem politik dan kedudukan pemerintah, kelas atasan, memainkan peranan menjaga dan melindungi rakyatnya. Manakala kelas bawahan memberikan tak setia kepada golongan pemerintah, peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Okay, tamat sudah kelas kita pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe to my channel. Subscribe tu free je. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Bye-bye.